Flavor yang unik kita orang adalah pau pop unicorn tu, which is dekat luar dia colour rainbow and dalam dia inti jagung. Apa yang menariknya pau dekat sini, dia tak membosankan lah. Luar biasa lah, maksudnya rare lah untuk ada dekat kedai-kedai pau. Kemauan perempuan saya tinggi. Dia belajar hari-hari. Lebih daripada 1 tahun. Kami tidak mempunyai modal. Hanya mempunyai semangat dan hati yang kental. Kita akan dapat melihat di dalam batang pokok tersebut bagaimana gaharu telah terbentuk. Kedai ini memerlukan ketekunan yang begitu jitu dan juga kemahiran yang betul-betul mendalam serta fokus kepada kedai ini untuk mendapatkan hasil yang bermutu baik. Mengikut tradisi, pau adalah makanan kegemaran masyarakat Cina. Kini menu ini telah menjadi kesukaan pelbagai kaum di Malaysia. Malah inti yang asalnya hanya terdiri daripada beberapa perisa seperti kaya dan kacang merah telah divariasikan mengikut peredaran zaman. Antara pengusaha di Selangor yang menyajikan kepelbagaian perisa kuih ini adalah gerai Pau Pak Ngah yang menjadi rebutan orang ramai. Saya tak pernah lagi jumpa yang ada flavor unicorn, carbonara, bolognese, rendang tu semua. Sebab kalau macam pau kaya ke kacang ke tu kan kita selalu jumpa kan. Kalau yang ni saya baru first time jumpa. Warna, intinya yang unik dan sukar didapati di kebanyakan gerai lain membuatkan ia menjadi buruan pecinta makanan. Walaupun hanya dijual di kaki lima, sajiannya setanding dengan restoran 5 bintang. Saya dah datang dalam 5-6 kali juga untuk makan kat sini. Semua yang datang tu, pau yang wajib saya beli, pau unicorn. Apa yang menariknya pau dekat sini, dia tak membosankan lah. Flavor pau unicorn ni kat sini je ada. Memang saya tahu banyak cawangan, tapi saya pilih kat sini sebab rumah saya berdekatan kat sini. Jadinya saya boleh rasa pau yang berperisa jagung tu lah. Dia sangat luar biasa lah, maksudnya rare lah untuk ada dekat kedai-kedai pau. Tarikan utama di sini adalah inti eksklusif seperti bolognese daging berkeju, carbonara dan pau pop unicorn yang berintikan jagung custard. Ruangan rumah kedai di salah sebuah flat Ampang, Kuala Lumpur menjadi lokasi pilihan bagi produksi Pau Pak Ngah. Saban hari, di sinilah ribuan biji pau akan dihasilkan bagi memenuhi permintaan pelanggan. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 1980-an dan kini diuruskan oleh Nur Afifah Roslan dan abangnya Muhammad Afiq Roslan sejak tahun 2018. Menjadi generasi ketiga dalam keluarga yang mengusahakan perniagaan pau, pengalaman menyaksikan ibu bapa berhempas pulas menyara keluarga hanya dengan menjual pau di jalanan sejak kecil, mendorong Afifah dan abangnya untuk mengambil alih dan memajukan perniagaan ini. Pada mulanya bagi saya cuma nak membantu ibu bapa saya berniaga. Dan bila lama-kelamaan saya dan abang saya nampak yang potensi pau ni boleh pergi jauh. So kami berbincang dan bersepakat untuk ambil alih daripada ibu bapa dan dalam masa yang sama nak bagi ibu bapa berehat. Pasangan adik-beradik ini mengekalkan resepi asal keluarga, namun suntikan inovasi perisa tetap dilakukan bagi menarik generasi muda
yang gemar mengikut trend hipster dalam makanan. Berbeza pula dengan kisah di Puchong Selangor. Pernah tular di media sosial, Pau Wak Din berjaya menggamit ramai pelanggan kerana keenakan rasa dan harga berpatutan. Saiz yang besar dan harganya sekitar RM1.50 ke RM2 bergantung kepada jenis perisa menjadi daya penarik kepada pengunjung. Syafruddin Abdul Halim atau mesra disapa sebagai Wak Din, dialah penerajunya. Kalau macam saya sendiri memang saya suka cuba makanan yang baru dan sedap lah. Dan daripada kita tengok komen tu semua yang macam puji pau cik ni macam dia buat sendiri. Lepas tu rasa dia pun sedap, pau dia lembut kan. So saya pun nak try sendirilah rasa dia macam mana. 3 dekad lalu, Wak Din melakukan pelbagai pekerjaan seperti membawa teksi, bekerja di kilang dan menjaja aiskrim. Tetapi pendapatan yang diperolehinya hanya sedikit. Ia mendorong Wak Din untuk memulakan perniagaan pau sendiri. Mula berniaga pau, dulu saya berniaga pau dengan orang makan komisen 20% saja. Habis orang rumah saya kata sampai bila mau macam ini. Tekad yang tinggi, minat yang mendalam, tiada jalan lain. Dia uli sendiri, dia buat sendiri sedikit demi sedikit. Lama-lama ada perkembangan. Wak Din bersyukur kerana perniagaannya disokong dan dibantu oleh isteri dan anak-anaknya. Telah mendirikan rumah tangga selama 24 tahun, Elvidani Darwis menjadi tulang belakang Wak Din dalam banyak perkara, termasuk perniagaan pau ini. Wanita berusia 44 tahun ini lebih gemar menghasilkan semua inti pau dengan air tangan sendiri berbanding memborong inti sejuk beku yang sedia dimasak. Ini bagi mengekalkan kualiti rasa yang dihasilkannya. Pada setiap hari Khamis yang juga hari cuti perniagaan Wak Din, digunakan untuk menyediakan stok inti kacang merah dalam kuantiti yang banyak dan akan disejuk bekukan. Dulu saya bekerja dengan orang makan komisen. Begitulah sejarah hidup saya. Habis itu kemauan perempuan saya tinggi. Dia belajar hari-hari. Lebih daripada 1 tahun. Tiap hari dibagi orang. Karena semangat yang tinggi. Dia belajar sedikit, belajar sedikit, belajar sedikit. Kami tidak mempunyai modal. Hanya mempunyai semangat dan hati yang kental. Habis perempuan saya semangat dan cukup tinggi. Dia buat kacang sendiri. Sampai kuali itu bocor. Saya datang dari balik berniaga dengan orang. Saya kata, awak jangan pantang semangat. Perang dulu baru mundur, coba dulu baru tahu. Seawal jam 6 pagi, Wak Din dan anak ketiganya, Fajri Maulana, 20 tahun, akan bersiap sedia untuk memulakan hari mereka. Bagai kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Erti penat tiada dalam kamus hidup bapa kepada 5 cahaya mata ini. Baginya, kegigihan mencari rezeki untuk anak-anak adalah amanah yang harus dipikul tanpa merungut. Selagi ayat di kandung badan, saya akan berusaha untuk membesarkan anak-anak saya dengan rezeki yang halal, yang asli keringat. Kita berniaga ni, maju mundur atas kita. Kita jangan suka sekejap minta tolong ini, sekejap minta tolong itu. Itu kita tak akan maju sebab kita suka menunggu-nunggu. Tatkala mentari terbit menyinari hari baru, ketika ini mungkin ramai individu yang masih dibuai mimpi lena. Namun sudah menjadi rutin Elvidani melakukan persiapan duh pau seawal selepas subuh untuk dijual pada hari ini. Kesemua pau yang dijual mereka dihasilkan dengan kudrat manusia dan hanya menggunakan mesin untuk menguli tepung. Maka ia mengambil masa sekitar 5 jam
untuk menghasilkan 200 ke 300 biji pau pada setiap hari. Awal-awal tu dia takut nak try, so dia ambil satu dulu. So bila dia dah try tu, dia datang balik, dia cakap yang dia tak sangka pau ni boleh makan ada inti lain selain daripada kari. Dulu ingat kari tu paling the best lah, dia ingat kari and sambal bilis. So bila dia dah rasa, dia keep on repeating. Pau yang wajib saya beli, pau unicorn. Saya dan abang saya nampak yang potensi pau ni boleh pergi jauh. Dia uli sendiri, dia buat sendiri sedikit demi sedikit. Lama-lama ada perkembangan. Semua yang macam puji pau cik ni macam dia buat sendiri. Lepas tu rasa dia pun sedap, pau dia lembut kan. Kilang Produksi Pau Pak Ngah, Ampang, Kuala Lumpur. Pekerja di sini bekerja 8 jam sehari dan 5 hari seminggu bagi menyediakan stok pau berterusan untuk pengedar. Berpegang pada prinsip tiada yang mustahil, Afifah dan abangnya tekad memberi kelainan dan nafas baharu kepada resepi ibu bapa mereka. Antara menu yang mendapat perhatian penggemar pau adalah Pop Unicorn. Berwarna pelangi dan berintikan jagung menjadi faktor ia diburu oleh pencinta makanan. Menu ini cetusan idea Afifah dan abangnya yang mengambil masa selama 2 bulan proses percubaan sebelum ia dikeluarkan ke pasaran tempatan. Flavor yang unik kita orang adalah pau Pop Unicorn. Itu flavor terbaru kita lah. Flavor tu kita orang dapat idea daripada unicorn tu sendiri. So sebab sekarang macam trending semua benda unicorn kan. So macam kita cakap why not kita try buat something yang berunsurkan unicorn juga. And then kita try and error and kita dapatlah pau Pop Unicorn tu, which is dekat luar dia colour rainbow and dalam dia inti jagung. Corn tu based on unicorn tu sendiri. Sekali pandang, ia seolah-olah dua permainan yang mempunyai pelbagai warna yang menarik. Namun, ia adalah tepung berwarna yang boleh dimakan. Pau Pop Unicorn dengan warna-warni yang menarik ini juga adalah antara yang paling sukar untuk diproduksikan. Ia memerlukan proses yang rumit dan tempoh yang diambil untuk menyiapkan produk ini agak lama berbanding pau yang lain. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Tanpa usaha, tiada hasilnya. Mengenangkan memori pahit manis berniaga pau di jalanan bersama keluarga ketika masih remaja, Afifah dan abangnya tekad untuk mengangkat nama pau ibu bapanya ke tempat yang lebih tinggi. Namun, mereka berbangga kerana nama Pau Pak Ngah sudah banyak meniti di bibir masyarakat di sekitar Lembah Kelang. Kita orang memang kena tolong mak dengan ayah. Balik sekolah memang wajib. Adik-beradik balik sekolah petang-petang tu tak boleh nak ada aktiviti koko ke sukan ke apa. Memang kena tolong parents niaga. Dan masa tu kita pakai payung lagi, tak ada kanopi. Payung yang pacak tu. And masa tu hujan lebat and ribut. Angin kencang and masa tu saya punya payung tu memang dah terbalik dengan saya punya barang-barang berniaga semua sebab angin semua terbalik dan masa tu habis saya punya kertas-kertas study SPM semua memang hancur dah kena hujan. Setelah 4 warna doh diadun bersama, ia akan menghasilkan campuran warna dan corak yang unik dan menarik perhatian mata yang memandang. Inti jagung dengan campuran custard akan diletakkan di tengah-tengah doh dan akan dibungkus. Bagi memastikan semua bentuk pau adalah sama dan bungkusan yang kemas, cara membungkus pau di sini juga mempunyai teknik tertentu. Walau sudah mempelbagaikan rasa pau, teknik mengukus secara tradisional masih diamalkan. Ancak pau yang diperbuat daripada buluh dikatakan akan memberi tekstur yang lebih lembut.
Pau yang telah siap diproses akan dibungkus rapi dan disimpan dalam peti sejuk beku sebelum diambil oleh pengedar. Jika dahulu, Afifah dan abangnya hanya berniaga di gerai jalanan, kini mereka memilih untuk memberi fokus hanya pada produksi pau dan mengedarkan kepada ejen dari 12 cawangan di sekitar Lembah Kelang. Dengan ini, mereka boleh memberi tumpuan penuh dalam pengurusan dan mencipta resepi yang baru dan unik. Taman Tun Dr. Ismail, Damansara, Selangor. Muhammad Ihsan Syahid antara individu yang tertarik untuk menjadi pengedar pau Pak Ngah kerana keunikan menunya. Dia juga yakin perniagaan ini akan membawa keuntungan kerana nama pau Pak Ngah sudah terkenal di kalangan masyarakat tempatan. Dulu pernah ada seorang customer, dia seorang pakcik, dia pernah datang, dia nak rasa yang kari. Kita sebagai ejen kan, kita akan recommend yang the best lah. So saya recommendkan yang cheesy beef bolognese ni. So bila dia awal-awal tu dia takut nak try. So dia ambil satu dulu. So bila dia dah try tu, dia datang balik, dia cakap yang dia tak sangka pau ni boleh makan ada inti lain selain daripada kari. Dulu ingat kari tu paling the best lah, dia ingat kari and sambal bilis. So bila dia dah rasa, dia keep on repeating kita punya pau lah. Puchong, Selangor. Kesemua resepi pau yang dijual Wak Din adalah cetusan ilham isterinya. Jika sebelum ini, pau yang dihasilkan setiap hari hanya daripada kudratnya seorang. Setelah perniagaannya tular di media sosial, dia mengupah pembantu bagi mempercepatkan proses produksi pau pada setiap pagi. Bagi Elvidani, rupa luaran pau tidak diberi tumpuan dalam proses produksi. Tekstur yang gebu dan kepadatan isi menjadi daya penarik akan diberi keutamaan. Kita buat macam ni, kalau orang pakai tanda merah ke, hijau ke, kalau kita buat sendiri, kita buat pakai kertas saja, foto. Untuk membedakan mana yang, kalau yang macam tu, yang kalau macam tu sejuk beku. Kalau ini memang fresh lah, kita buat langsung kita jual. Yang bulat ni kaya, yang ni coklat, yang ni ayam, yang segi empat kelapa. Cuma sekarang kelapa tak ada. Pau berasal dari perkataan Cina pau yang bermaksud bungkus. Adalah sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung dan yis serta membungkus inti. Makanan yang berasal dari negara Cina ini telah tiba di Malaysia sejak puluhan tahun lalu dan menjadi makanan kegemaran semua bangsa di negara ini. Lalu ramai individu yang kreatif mengolah menu inti pau mengikut cita rasa dan budaya sendiri. Makanan tradisi masyarakat Cina ini lazimnya dimasak dengan teknik kukus. Ada yang menggunakan ancak yang diperbuat daripada buluh. Namun bagi meminimalkan tempoh produksi pau, Wak Din dan keluarganya lebih gemar menggunakan pengukus bertingkat yang boleh memuatkan puluhan pau setiap kali proses mengukus dilakukan. Inilah kitaran hidup Wak Din sejak 2 dekad lalu. Motor roda 3 ini menjadi saksi penat lelah Wak Din dan keluarganya mencari sesuap nasi. Lelaki keturunan Minang ini percaya rezeki itu ketentuan ilahi. Jika bersabar, lambat laun kejayaan pasti akan kunjung tiba. Kalau nasib elok, rezeki cepat, pukul 6 pun sudah habis. Kalau masa angin tak elok, namanya kita berniaga nak pasang naik, pasang turun. Sampai pukul 12 malam pun ada. Kedudukan gerai jalanan Wak Din yang terletak berhadapan dengan Medan Selera bersebelahan dengan stesen LRT
menjadikan ia satu kawasan yang strategik untuk mendapat pelanggan. Saya hari ini makan pau coklat. Rasa dia macam mana? Lembut, sedap dan berlemak. Bagi sesetengah pihak, kenakan pau panas yang dinikmati adalah sebagai pendamai rasa. Namun untuk setengah individu, kuih ini sebagai punca rezeki mereka. Walaupun hasil jualan Wak Din tidak mencecah angka yang besar, ia sudah memadai buatnya sekeluarga. Apa yang dikecapi hari ini adalah berkat usaha dan keberanian pengusaha pau dalam mempelbagaikan inovasi baru terhadap produk buatan anak tempatan. Di saat ramai yang masih diulit lena, mereka bangkit, memerah segala keringat demi sesuap rezeki. Kini, pau yang berintikan impian dan harapan, mereka hamparkan kepada penikmatnya. Kita membuat tebangan, kita akan dapat melihat di dalam batang pokok tersebut bagaimana gaharu telah terbentuk. Memuaskanlah. Empangan Jus Melaka. Ia kawasan tadahan hujan utama yang membekalkan bekalan air kepada penduduk di negeri Hang Tuah ini. Tidak jauh dari empangan itu terletak sebuah ladang pokok karas yang diusahakan secara komersil. Sekali pandang, pokok-pokok ini tampak biasa sahaja. Tetapi ia ditanam khususnya untuk mendapatkan sejenis produk yang diminati ramai, iaitu gaharu. Pokok karas atau nama saintifiknya Aqualaria biasa dijumpai di hutan belantara, tetapi kini seorang anak jati Melaka mengambil inisiatif menanam pokok spesies Malaxensis pada skala besar. Ini rutin harian Mazlan Zainal, 58 tahun, apabila mencari pokok karas yang sesuai untuk ditebang. Tidak memerlukan peralatan khas dan hanya berbekalkan pengalaman yang ada dan deria pendengaran sudah memadai. Namun kerjaya seorang pekebun kecil banyak cabarannya. Dia pernah menjelajah ke seluruh pelosok Semenanjung mencari benih demi mengejar impian. Saya mengenali gaharu apabila saya pergi ke Mekah dan Madinah. Dan di sana ada banyak dijual minyak gaharu dan juga kayu gaharu lah. Bila saya pergi beli, saya dapati ianya harga yang sangat mahal. Daripada tu kemudian saya buat research dan saya dapat tahu daripada mana datangnya kayu gaharu dan minyak gaharu tersebut, daripada pokok-pokok gaharu. Pada tahun 2008, Mazlan memulakan fasa pertama dengan menerokai bidang keusahawanan peladangan setelah berjaya memohon sebidang tanah daripada kerajaan negeri. Dengan bantuan kerajaan negeri, kita berhasil mendapatkan lebih kurang dalam 100 ekar dan dalam bentuk pajakan untuk menanam pokok gaharu. Dan selain daripada itu, kita juga menghampiri MTIB because MTIB yang tahu mempunyai kepakaran teknikal dan juga tahu spesies-spesies apa yang perlu ditanam untuk membuat ladang gaharu. Penanaman pokok karas menuntut kesabaran yang sangat tinggi. Ia mengambil tempoh sehingga 7 tahun untuk membesar dan tidak boleh dituai selagi belum diberi rawatan inokulasi. Inokulasi ialah proses menggalakkan pembentukan teras gaharu di bahagian dalam pokok dan tempoh rawatannya adalah setahun. Tetapi berjaya atau tidak,
Usaha ini hanya dapat diketahui selepas ujian ringkas ini. Pokok ni kita dah boleh tebang lah, dah ada hasil, nampak hasil. Pokok tahun 80, tahun 2019. Dah sampai masa dah. Menurut Mazlan, bidang peladangan bukanlah jalan pintas untuk mengecapi kekayaan. Walaupun sudah lama berkecimpung dalam sektor berkenaan, setakat ini Mazlan hanya berjaya menebang 10% daripada pokok yang ditanam. Selepas kita buat tebangan, kita akan dapat melihat di dalam batang pokok tersebut bagaimana gaharu telah terbentuk. So ini adalah boleh katakan memuaskan lah. Tapi pokok yang kita tebang ni hanyalah pokok yang sedikit kecil, lebih kurang dia punya circumference buat 12 inches. So dia saya boleh menganggarkan ada sekurang-kurang pun 1 kilo ke 2 kilo gaharu di dalam batang pokok ni. Sebagai pekebun kecil, Mazlan bekerja rapat dengan agensi kerajaan seperti Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB. Muhammad Zamaksyari Mustafa, pegawai MTIB, berharap lebih ramai lagi pekebun kecil akan berdaftar dengan MTIB. Spesies karas ni adalah spesies yang terlindung yang dilindungi di bawah Akta 686 lah, Akta Pelindungan Hidupan Liar dan juga Flora dan Fauna di Malaysia. Jadi Akta 686 ni telah wujud daripada tahun 2008 lagi, yang mana semua penanam dan juga pengimport, pengeksport gaharu perlulah berdaftar dengan MTIB. Jadi sehingga kini kita ada lebih kurang 235 pengusaha yang telah berdaftar sebagai penanam, lebih kurang 2,500 hektar ladang karas yang telah ada di Malaysia. Jadi keseluruhan jumlah pokok lebih kurang 2.4 juta pokok karas yang telah berdaftar. Kita tahu masih banyak lagi yang tidak mendaftarkan di luar. Jadi ini peluang untuk kita memanfaatkan supaya penanam-penanam di luar untuk berdaftar pokok karas mereka, kerana ini adalah keperluan di bawah Akta 686. Hari ini, ladang Mazlan dikunjungi oleh sekumpulan pakar dalam proses mendapatkan teras gaharu. Misi inokulasi dilakukan setiap 3 bulan dan dianggap acara kemuncak di sini kerana ia langkah penting menghasilkan bahagian paling berharga pokok itu. Namun, bukan calang-calang orang mengetahui rahsia tugasan penting ini. Datuk Abdul Razak Ali antara segelintir pembekal rambuan inokulasi yang diiktiraf oleh MTIB. Datuk Razak telah menempuh banyak kegagalan ketika berusaha mendapatkan formula inokulasi. Tetapi berkat kesabarannya berhadapan dengan pancaroba kehidupan itu, dia berjaya mendapat cairan yang diinginkan. Pada tahun 2018, dia telah dipilih sebagai pengeluar inokulum berdasarkan kajian oleh pihak MTIB untuk menjalankan inokulasi di ladang Mazlan. Pokok karas yang ditanam perlu disuntik, maknanya dia perlu dicederakan dia, disakitkan dia, dilukakan dia, distreskan dia, baru dia mengeluarkan resin ataupun damah. Yang itu yang kita perlukan. Jadi bagi pokok yang ditanam secara ladang, bahagian yang penting ialah selain daripada pembesaran penjagaan pokok, untuk dapatkan hasil perlu disuntik untuk dapatkan hasil yang optimum. Usai ubat dimasukkan, pokok-pokok ini akan dibiarkan 12 hingga 16 bulan untuk proses tindak balas. Kegigihan Datuk Razak kini mendapat sokongan MTIB untuk membantu pekebun-pekebun lain memajukan industri gaharu di negara ini. Kalau sebelum ni, industri karas ni agak malah, yang mana kaedah inokulasi menjadi tanda tanya kepada semua penanam. Jadi selepas 3-4 tahun kebelakangan ni, kita telah ada beberapa kajian yang kita telah jalankan, yang mana kita telah mengenal pasti inokulan yang terbaik. Jadi kini MTIB, kita dah ada data tersebut yang boleh dikongsi dengan semua penanam-penanam karas di luar. Jadi potensi industri karas dan gaharu di Malaysia ni agak-agak besar, luas dan sebagainya, supaya dapat semua orang mendapat ilmu dan manfaat yang ada daripada MTIB ni. Sebagai seorang pekebun yang berwawasan dan sentiasa memikirkan masa depan ladang ini,
Mazlan mengambil keputusan menanam semula pokok-pokok karas yang ditebang. Dia telah melakukannya sejak tahun 2018. Sehingga kini 100 pohon telah berjaya disemai. Di dalam program pengurusan ladang kami juga menanam semula pokok-pokok yang telah kami tebang. Ianya adalah untuk environment dan juga untuk kesinambungan pengurusan ladang agar setiap pokok yang kita tebang, sebagaimana pokok yang telah kita tebang pada masa lalu, kita akan gantikan balik dengan anak pokok baru. Yang warna-warna gelap ni, yang ini ialah pati minyak garu. Yang ini biasa dia panggil emas hitam. Nilainya memang sangat mahal. Lebih mahal daripada diesel ataupun petrol yang ada di pasaran sekarang ni ya. Ladang ini hasil penadam kecil yang mengejar impian menjadi pengusaha labaran yang terpaksa dihadapi, namun dia tidak pernah mengeluh. Kini, lebih sedekat bertungkus lumus, impian Mazlan mula menjadi kenyataan hasil kegigihannya dan kerjasama rapat dengan agensi-agensi kerajaan seperti MTIB. Kuala Linggi, Melaka. Di sini terletak sebuah bengkel memproses kayu karas. Menurut MTIB, ia antara 3 pusat gaharu setempat atau PGS di Malaysia. Ia menyediakan kemudahan memotong, meraut teras dan penyulingan pati minyak gaharu. Pada tahun 2018, gedung ini telah memproses sebanyak 40,000 batang pokok karas yang diperolehi daripada 150 pekebun kecil dari seluruh Malaysia, termasuklah daripada Mazlan. Gedung gaharu ditubuhkan pada tahun 2009 dengan hasil titik peluh Datuk Razak yang bercita-cita menjadi seorang pengeluar produk gaharu terulung di negara ini. Proses mencari gaharu dibahagikan mengikut beberapa peringkat dan tidak semua bergantung kepada mesin. Di sini, ketelitian mata dan kesabaran diutamakan. Oleh yang demikian, 15 orang pekerja ditugaskan untuk mengasingkan teras gaharu mengikut kualiti dan grade. Datuk Razak bangga kerana kaki tangannya bukan saja tekun bekerja, malah mereka juga menyumbang idea bernas bagi memperhalusi lagi proses berkenaan. Okey, ini contoh pisau ataupun peralatan yang kita gunakan dalam proses mencuci kayu gaharu ataupun senang kata meraut ataupun orang putih cakap carving. Ini pisau tori yang besar. Itu dulu saya masa kecil-kecil dulu malas nak tolong mak ayah saya tori getah. Kita pegang pensil je belajar sampai ke universiti. Tetapi bila dah tua ni dah pencen baru nak pegang pisau tori. Ini ada beberapa jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ni daripada kita punya pekerja yang kreatif, dia membina untuk tujuannya yang bersihkan kayu untuk dapatkan teras yang berkualiti yang baik. Pada peringkat akhir proses penghasilan teras gaharu, hanya segelintir petugas berpengalaman diberi kepercayaan mendapatkan komoditi berharga ini. Menurut Datuk Razak, setiap teras ini mampu dijual dengan harga mencecah RM5,000 sekilogram. Nilainya lebih tinggi apabila ia mempunyai reka bentuk yang luar biasa. Manakala serpihan kecil pula digunakan untuk mendapatkan pati minyak gaharu. Kerja ini memerlukan satu ketekunan yang begitu jitu dan juga kemahiran yang betul-betul mendalam serta fokus kepada kerja ini untuk mendapatkan hasil yang bermutu baik. Sekiranya tersilap ataupun hilang fokus,
dia akan merosakkan teras tersebut dan menjatuhkan nilai harganya. Pada tahun 2011, Gudang Gaharu melangkah ke fasa baru. 38 dapur penyulingan disediakan untuk mendapatkan pati minyak gaharu daripada larutan serpihan teras. Walaupun kaedah ini tampak moden, ia tidak mempunyai banyak perbezaan dengan teknik yang digunakan oleh ahli kimia Arab Jabir Ibni Hayyan yang mula menggunakannya pada 800 tahun Masihi. Sebagai orang lama dalam bidang ini, Datuk Razak akan memastikan bekalan air dan api mencukupi untuk mendapat hasil yang terbaik. Menurutnya lagi, pati minyak gaharu adalah ramuan utama dalam pembuatan beberapa produk seperti minyak wangi dan harga pasarannya boleh mencecah sehingga RM30,000 sekilogram. Okey, di sini kita berada di satu tempat iaitu untuk penyulingan pati minyak gaharu. Wah. Tempat ni kita boleh tahan panas jugalah. Perlu kalau duduk lama di sini. Kalau perlu. Ini saya nak lihatkan menunjuk. Yang atas ni, yang warna-warna gelap ni, yang ini ialah pati minyak gaharu. Yang kita dapati daripada 15 abuk teras yang kita rendam dan kita rebus. Kita ada dapati minyaknya lebih kurang hampir 2 ke 3 tolah. Minyak yang kita hadapi. Yang ini biasa dia panggil emas hitam. Ini yang nilainya memang sangat mahal. Lebih mahal daripada diesel ataupun petrol yang ada di pasaran sekarang ni ya. Minyak wangi mendapat tempat di hati masyarakat semenjak ia digunakan dalam tamadun Mesopotamia lebih 3,000 tahun dahulu. Setiap semburan minyak wangi mempunyai aroma khusus dan bau haruman cecair ini dikatakan dapat menonjolkan peribadi penampilan si pemakai. Arfan Ramli mula berjinak-jinak membuat pati wangian sejak dia masih di bangku sekolah lagi kerana minat yang mendalam. Kini dia pemilik sebuah studio minyak wangi di Kuala Lumpur dan bangga apabila hasil tangannya juga menembusi pasaran antarabangsa seperti di London selain tempatan. Saban hari, Arfan memanfaatkan pengalaman hampir 30 tahun untuk mendapatkan haruman terbaharu yang unik. Menurutnya, seorang pencipta minyak wangi perlu kreatif dan menggunakan daya imajinasinya. Arfan juga merupakan usahawan yang mendapat bimbingan MTIB dalam pembelajaran minyak wangi di luar negara seperti Eropah dan Amerika Syarikat. Satu keunikan pati minyak gaharu ni biasanya orang kaitkan dengan ketahanan. Artinya kalau kita mix dalam perfume, setiap perfume tu boleh tahan lama. Tapi realitinya tak juga. Semua bergantung daripada proses penyulingan kayu itu sendiri. Dan paling penting pada saya adalah pemilihan kayu itu sendiri. Maknanya daripada peringkat awal, kita pilih daripada peringkat kayu yang baik. Bukan sekat macam biasanya orang proses kayu minyak, tapi kita orang biasa tak. Kita orang akan pilih yang higher grade daripada itu. Pokok karas penting untuk penghasilan gaharu. Namun bekalannya pernah menjadi tanda tanya dek kerana sumber dari hutan yang terhad dan sukar dicari. Kini wujud sinar harapan susulan pembabitan menyeluruh penggerak industri seperti Mazlan. Galakan daripada pihak berkuasa seperti MTIB. Lebih banyak pokok-pokok karas kini ditanam secara komersial sekaligus membuka pintu kepada pertambahan pengeluaran komoditi berharga ini. Pembekalan pokok karas yang stabil menjadi berita baik buat pengusaha produk gaharu seperti Datuk Razak. Mereka tidak perlu lagi runsing mencari sumber untuk pengeluaran produk giliran yang berteraskan gaharu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerjasama akrab antara pengamal industri gaharu dan agensi kerajaan bakal meletakkan nama Malaysia di pesada dunia sebagai pengeluar gaharu utama.